Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di dalam segmen doa dalam Al-Quran. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Minggu yang lalu saya ada kongsikan sebuah doa yang dinamakan sebagai doa Nabi Yunus alaihissalam. Ya, namun pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan sebuah lagi doa yang saya rasa sering kali kita bacakan setelah solat. Ya, tapi sebelum saya sentuh doa itu, izinkan saya untuk kongsikan kisah dan tafsiran doa tersebut, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihissalam setelah baginda memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda memakannya kerana hasil tipu daya syaitan. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Quran, kita boleh buka surah Al-A'raf bermula ayat 19 hingga ayat 27. Di mana kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, kisah ini menunjukkan bahawasanya Allah telah melarang Nabi Adam alaihissalam serta Hawa isterinya daripada memakan buah yang dilarang oleh Allah. Namun kerana terjebaknya Nabi Adam alaihissalam dengan hasil tipu daya syaitan, maka baginda pun memakan buah itu. Dan kita lihat setelah itu ayat yang ke-23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iaitu mereka berdua merayu kepada Allah dan berkata, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Andai Engkau, ya Allah, tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami orang-orang yang rugi. Ya, kita lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, ini mengingatkan saya tentang sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu melakukan dosa ataupun membuat kesilapan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau berbuat kesilapan ini adalah mereka yang bertaubat. Ya, kita melihat di sini Nabi Adam setelah melakukan kesilapan ataupun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda cepat-cepat ataupun immediately bertaubat kepada Allah, meminta keampunan. Yang ini boleh menjadi sebagai garis pandu kita sebagai manusia untuk mempercepatkan taubat atau mempercepatkan mohon maaf, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Qatadah yang menceritakan bahawa Adam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah jika saya bertaubat dan memohon ampun kepada Engkau? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau demikian nescaya aku masukkan kamu ke dalam syurga. Tetapi Iblis tidak meminta taubat. Iblis hanya meminta masa tangguh. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Iblis ada bertanya kepada Allah ataupun meminta kepada Allah untuk menyesatkan umat manusia ini hingga hari kiamat. Dan Allah pun mengizinkan perkara tersebut. Tetapi Allah janjikan bahawasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan terjebak ataupun tidak akan memakan hasil hasutan syaitan ataupun iblis. Jadi masing-masing pihak meminta kepada Allah dan Allah pun memberi apa yang diminta daripada mereka. Al-Dhahak ibnu Muzahim menerangkan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya kongsikan doa sebentar tadi, bahawasanya ini adalah kalimat-kalimat pengakuan taubat yang diilhamkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa. Ya, yang diamalkan dan diterima taubat. Kalimat yang boleh kita amalkan pada waktu bila-bila waktu ataupun pada waktu yang kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi Adam diampunkan Allah selepas baginda melakukan 5 perkara ini. Ya. Yang pertama, baginda mengakui kesalahan. Setelah melakukan kesalahan itu, baginda mengakui. Baginda tidak menolak segala yang dikatakan kepada baginda. Baginda malah mengakui kesalahan tersebut. Yang kedua, baginda menyesal akan kesalahan tersebut. Ya. Yang ketiga, baginda menyalahkan dirinya sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, baginda segera bertaubat. Yang kelima, baginda tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, di kelima-lima perkara ini juga merupakan syarat ataupun guideline untuk bertaubat, dan bukan hanyalah taubat itu sebagai kata-kata sahaja. Ia bukan sahaja aku mengatakan aku bertaubat tapi tidak melakukan apa-apa steps after that. Okay, jadi ini merupakan sebuah guideline yang kita boleh contohi Nabi Adam alaihissalam. Serta doa yang diilhamkan ataupun dibacakan oleh Nabi Adam AS yang berbunyi sekali lagi, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau hendak membacakan dalam bahasa Melayu pun boleh juga. Ya tuan-tuan, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Ya, kita mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat seringkali melakukan taubat. Ya, tidak kira kalau kita melakukan sebuah kesilapan ataupun sebuah dosa, kita cepat-cepat kita cepatkan taubat kita itu dan tidak menangguhkan kepada esok atau lusa, kerana kita sendiri manusia tidak tahu bila kita punya ajal akan tiba. Ya, kalau kita tidak sempat untuk melakukan taubat, takut-takut, ya Allah, na'udzubillah min zalik, Allah tidak menerima lagi taubat kita. Ya, jadi saya berdoa, ini merupakan satu nasihat buat diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan kita semua dapat amalkan doa ini insya-Allah, dan menjadikan hari-hari kita ini penuh dengan berzikir kepada Allah SWT, meminta istighfar, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja yang boleh saya sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.